Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah aw kama qala alaihi salatu wassalam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma rushida umurina wa 'aizna min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Alhamdulillah, sedang jemaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya mari kita sama-sama memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan kepada kita kurniaan nikmat yang bermacam-macam. Satu hadis yang saya dapat baca pada pagi tadi tentang fadilat zikir, dikatakan seorang hamba apabila dia balik, mafhumnya bahawasanya seorang hamba apabila balik jumpa Allah Subhanahu wa taala, seluruh amalan-amalannya walaupun sebanyak mungkin sebesar gunung-gunung pun begitu, amalan tersebut akan hancur seperti mana debu-debu yang berterbangan akan binasa pada akhirat, pada kehidupan akhirat nanti. Tetapi yang menyebabkan kita diterima oleh Allah SWT adalah kerana nikmat-nikmat, kerana rahmat Allah SWT terhadap kita, yang menyebabkan kita dapat dimasukkan dalam syurga Allah SWT. Adapun amalan-amalan kita walaupun banyak sekalipun tuan-tuan mulia, nak dibandingkan nikmat yang dikurniakan oleh Allah SWT, amat luas lagi nikmatnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, jika kamu hendak menghitung akan nikmatku yang Allah SWT kurniakan kepadaku, nescaya tidak akan terhitung. Jika dalam hadis kursi diberitahu bahawasanya nikmat-nikmat Allah SWT, jika nak dicatat dengan menggunakan seluruh kayu-kayan ataupun dahan-dahan tumbuh-tumbuhan di muka bumi Allah SWT sebagai pena, lautan sebagai dakwatnya, menulis akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, dari yang sekecil-kecilnya hingga yang sebesar-besarnya, nescaya telah habis dakwat-dakwat ataupun kering dakwat-dakwat tadi tuan-tuan mulia, dan habis dahan-dahan tumbuh-tumbuhan untuk menulis seluruh nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi masih banyak lagi nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kurniakan kepada kita. Memadailah dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang maha luas ni tuan-tuan mulia, kita bertambah kesyukuran kita pada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjadi hamba yang bersyukur ni bukan satu perkara yang mudah, kerana kita banyak mengeluh. Apa keadaan sekalipun tuan-tuan mulia, kita banyak mengeluh, kita banyak merungut tuan-tuan mulia, sedangkan Allah SWT tak henti untuk memberi nikmat kepada kita. Mungkin satu nikmat ditarik daripada kehidupan kita menyebabkan kita mengalah, merungut ataupun berasa down tuan-tuan mulia. Tetapi nak dibandingkan nikmat Allah SWT yang lain yang lebih hebat lagi tuan-tuan mulia, yang bermacam-macam tuan-tuan mulia, ternyata itu lebih besar dan lebih hebat tuan-tuan mulia. Tuan-tuan mulia Allah SWT, Imam Bukhari rahmatullah alaih telah beritahu bahawasanya seseorang menjadikan seseorang itu cintakan kepada baginda Rasulullah SAW ialah 4 perkara. Jika salah satu daripada 4 perkara ini tidak wujud dalam cintanya kepada Nabi, maka itu bukan cinta namanya. Pertama, cinta seseorang kepada Nabi itu sendiri, kepada baginda Rasulullah SAW. Tanda cinta seseorang kepada Nabi SAW ialah seluruh
kan, kehidupannya mengikuti sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sirah, surah, sirah dan sarirah. Dan rupa paras wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan, ataupun fizikal Nabi sallallahu alaihi wasallam ditiru, dicuba untuk diamalkan dalam kehidupannya. Sirah, perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sarirah, fikir risau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada dalam kehidupan kita. Pertama, cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua, cinta kepada cinta kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cinta kita kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa buktinya? Semua ataupun sebahagian besar daripadanya kita mengetahui nama-namanya. Kita tahu nama cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua berapa cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Malaysia akan kenal bahawasanya cucu Nabi dua je. Ustaz ada dua je. Hasan dan Husin. Sedangkan Hasan Husin ni yang paling terakhir, tuan-tuan mulia. Sedangkan cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 9, tuan-tuan mulia. Isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam azwajul mutahharah. Nabi ulama beritahu bahawasanya isteri Rasulullah ni, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ummahatul mukminin, ibu kepada orang-orang mukmin. Ibu kepada kita. Kalau kita cintakan Rasulullah, kita kenal semua isteri-isteri Rasulullah. Semua isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkanlah kalau ada orang yang mana dikata dicintakan dicintakan pada ibu dia. Dia sayang sangat ibu dia. Dia sayang sangat kepada ibu dia. Tapi dia tak tahu nama ibu dia. Adakah betul dia cinta kepada ataupun sayang kepada ibu dia? Dia kena tahulah, kan. Dia kena tahu nama ibu dia. Jadi begitu juga ummahatul mukminin adalah ibu kepada seluruh orang yang beriman. Kita kena tahu keseluruhan isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang 9 orang dikebumikan di Baqi', yang 3 orang yang dikebumikan selain daripada Baqi', tuan-tuan mulia, ini semuanya dalam hafalan kita. Ni yang kedua, cinta kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, cinta kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang telah bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ashabi kan nujum, sahabat-sahabatku seperti bintang-bintang di langit. Jadi kita berbanyak nama-nama sahabat-sahabat yang kita telah hafal. Bukti bahawasanya datuk nenek kita ni, tuan-tuan mulia, dia mencintai keluarga Nabi dan sahabat Nabi. Lihat berapa ramai di antara kita yang namanya Muhammad. Seluruh Semenanjung, Sabah Sarawak, berapa ramai orang yang namanya Muhammad. Berapa orang yang namanya Abu Bakar, berapa orang yang namanya Uthman, Ali, Umar radhiyallahu anhu. Berapa orang yang namanya sama seperti mana nama sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa orang yang namanya seperti mana nama isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana cinta orang-orang terdahulu di kalangan kita, datuk nenek kita, tuan-tuan dia. Sedangkan sebelum-sebelum tu, sebab tu kalau kita tengok nama yang lebih awal daripada tu, nama-nama mereka kadang-kadang tidak ada makna. Bukan nama-nama sahabat, nama yang betul-betul lama lah. Nama Tanjung, nama apa? Nama bunga, kan. Tapi setelah kefahaman agama datang kepada datuk nenek kita, mereka nak menjadikan zuriat-zuriat mereka, keturunan mereka seperti sahabat-sahabat dan isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada nama-nama yang baik-baik tadi, tuan-tuan. Kemudian cinta yang keempat ialah cinta kepada apa-apa yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja? Salah satunya, contohnya sebelum ni saya beritahu bahwasanya Rasulullah cintakan Jabal Uhud. Yuhibbuka wa yuhibbuna. Jabal Uhud ni jabal gunung yang ada dalam syurga Allah SWT. Dia mencintai Nabi dan Nabi mencintai dia. Apabila Nabi mencintai dia, kita pun wajib mencintainya. Cukup 4 ni, kita adalah orang yang berfahaman ahli sunnah wal jamaah. Apa lagi, tuan-tuan? Perkara-perkara yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita wajib mencintainya. Kerana itu juga, tuan-tuan Allah SWT, hari ini kita sama-sama muzakarah, ataupun sama-sama mengaji tentang adab-adab yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya ini menjadi amalan harian kita. Bukti kita cintakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man ahabbani
man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku. Ni belajar ni sebab nak hidupkan sunnah Rasulullah. Macam mana nak masuk rumah dengan cara yang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk rumah. Man ahya, hidupkan tuan-tuan ni. Dah belajar, amalkan. Man ahya sunnati faqad ahabbani, maka sungguhnya dia mengasihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad ahabbani. Wa man ahabbani kana ma'iyal fil jannah. Janji Nabi, siapa yang mencintai Nabi, dia akan bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga. Baik. Alhamdulillah, qala musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Muka surat 163. Nah, dengan pelajar-pelajar kita dia dapat apa? Buku wakaf kan. Alhamdulillah. Sebenarnya buku ni dah kehabisan stok itu, mungkin dapat di restock semula. 163. Bab adab mencukur rambut. Di samping itu juga tuan-tuan, untuk pada malam ni saya selingkan dengan bagaimanakah rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpandukan hadis Imam Tirmizi rahmatullahi alaih dalam Syama'il Tirmizi tentang keadaan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nak tahu bagaimana mencukur rambut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kena tahu juga bagaimanakah keadaan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis-hadis yang didatangkan yang tidak ada dalam kitab adab ni, kita boleh datangkan sebagai hasyiah kan, bagaimana keadaan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mulakan dengan kitab Imam Tirmizi ni. Keadaan bagaimanakah keadaan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik meriwayatkan, kana sya'ru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila nisfi udhunaihi. Maksudnya panjang rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di tengah telinga. Panjang sampai ke tengah telinga. Untuk pengetahuan tuan-tuan jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rambutnya sama panjang. Yang depan, yang belakang sama panjang. Rambut yang tengah ni kalau ke kanan, ke kiri, yang depan yang apa? Kalau maknanya semua rambut ni sama panjang. Tak ada yang sini pendek sikit, yang ni lebih panjang sikit, yang ni panjang, tak. Semua satu rambut satu kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama panjang. Maknanya kalau diangkat tu panjang, sama. Tapi kalau dijatuhkan, kalau di belakang ke belakang yang panjang. Kalau diketepikan semua boleh panjang, nampak begitu. Faham Boleh bayangkan bagaimana keadaan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dalam hadis beritahu bahawasanya paras panjang rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah nisfi udhunai, ialah sampai ke separuh telinga apabila dijatuhkan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kalau dijatuhkan sama paras ni sampai ke belakang. Tapi tidak adalah keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dia berjalan dibuat rambut dia begitu. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyikat rambut, menyisir rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah mempunyai rambut yang senantiasa diminyakkan, berkilat kerana diminyakkan. Maknanya dia rapi. Dia bukan orang rambut panjang tapi terselekeh. Dia rambut panjang yang berkilat rambutnya. Sedangkan Rasulullah mempunyai sisir rambut khas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya ada sikat rambut. Ada sikat rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang pertama ni Anas beritahu, siapa Anas? Khadim ataupun pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rambut Rasulullah ialah sama panjang dengan sampai ke separuh telinga ni. Separuh telinga. Riwayat daripada Hadrat Aisyah radhiyallahu anha, ummahatul mukminin, kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin wa kana lahu sya'run fawqal jummah wa dunal wafrah. Saya pernah mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah sunnah mandi dengan isteri ni sunnah. Jadi kita boleh amalkan. Saya pernah mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari satu wadah atau satu bekas air. Beliau memiliki rambut yang panjangnya tidak sampai di pundak dan tidak sampai di bahagian bawah daun telinga. Panjangnya tak lebih daripada sini. Kalau dijatuhkan ada keadaan begini separuh, ada keadaan sampai ke bawah daripada daun telinga ataupun cuping telinga ni tuan-tuan mulia.
Bara' bin Azib radhiyallahu anhu meriwayatkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marbu'an bu'aida ma bainal mankibain wa kanat jummatuhu tadribu syamhata udhunai. Kita dah tahu dua keadaan panjang rambut Rasulullah. Satu separuh telinga, satu bawah daripada telinga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki paras ataupun panjang yang rambut yang berukuran sedang, tidak terlalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki postur. Postur ni bahasa Indonesia itu yang berukuran sedang, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Keadaan tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahagian badan di antara kedua pundaknya lebar, dua bahunya lebar. Rambut bahagian depan beliau sampai bahagian bawah daun telinga. Panjang dari atas tu boleh tarik sampai ke daun telinga. Panjang. Hadis riwayat Imam Tirmizi, Imam Bukhari, Muslim dan Nasa'i. Beberapa kadar panjang yang berbeza-beza daripada rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadrat Qatadah bertanya kepada Anas, seperti apa ciri-ciri rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Anas menjawab, lam yakun bil ja'di wala bisabti, kana yablughu sya'ruhu syamhata udhunahi. Rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di tengah-tengah antara kerinting dan lurus. Tak terlalu kerinting dan tak terlalu lurus. Tak terlalu kerinting dan tidak terlalu lurus. Sementara panjangnya mencapai bahagian bawah daun telinganya. Kebanyakan di sini. Kebanyakannya panjang rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada depan. Kalau kita letak tali lah dari sini, panjang dia. Panjang dia tuan-tuan. Letak tali bermula daripada ujung telinga ni, pusingkan depan dan belakang dan beliau. Apabila dijatuhkan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah kadar panjangnya. Ummu Hani binti Abu Talib meriwayatkan, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata qadmatan walahu arba'u ghadaira. Pada saat Fathul Makkah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Mekah dengan rambut yang diikat menjadi 4 bahagian. Masya-Allah. Macam mana keadaan tu? Anas meriwayatkan, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panjang rambut Rasulullah sampai di setengah telinga beliau. Semua keadaan yang sama berkurang. Hadis yang kedua akhir. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, pada awalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa membiarkan rambut beliau tergerai. Saat itu orang-orang musyrik merapikan rambut mereka, sementara ahlul kitab selalu membiarkan rambut mereka tergerai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disuka meniru perilaku ahlul kitab selama belum ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu merapikan rambut beliau. Permulaannya Rasulullah biarkan panjang, kemudian seperti mana ahlul kitab, kemudian Rasulullah rapikan, perelokkan. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diikat menjadi 4 bahagian. Itu keadaan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakannya panjang sampai telinga, panjang kita biasanya tak sampai begitu. Itu keadaan rambut Rasulullah. Tapi walaupun panjang, ianya dirapikan, cantik, berkilat, senantiasa dalam keadaan berminyak. Kita ni tak suka nak berminyak rambut. Tapi Rasulullah keadaan itulah, keadaan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tentang keadaan rambut dalam kitab adab ni lebih banyak lagi. Maka kita sama-sama ambil pengajaran, kita mulakan pengajian insya-Allah. Dimulai dari sebelah kanan secara keseluruhan. Di antara adab-adab ketika mencukur rambut, yang pertama, ni adab mencukur rambut. Ustaz, cukur rambut ni sunat ke? Sunnah mencukur rambut ialah ketika mengerjakan ibadah haji. Kalau orang duk hari-hari cukur-cukur tuan-tuan belia, kalau dia tanya tentang sunnahnya, tidak. Sedangkan Rasulullah memelihara rambut, dan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cantiklah. Rasulullah taklah hari-hari cukur rambut, asal nak panjangnya cukur terus, asal nak panjangnya cukur, tidak. Tapi sunnah mencukur rambut ialah ketika apabila kita melaksanakan ibadah umrah dan haji. Kerana pada ketika itu Rasulullah mencukur rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada orang apabila melaksanakan ibadah umrah umrah, dia kata, Ustaz, yang wajibnya 3 helai je, dan 1 helai tu panjang 1 urat. Saya potong betul-betul had tu je. Tuan-tuan Allah SWT, itu yang diwajibkan
untuk melaksanakan umrah, ibadah umrah. Tetapi yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laksanakan pada ketika dia melaksanakan nusuk haji dan ibadah haji ialah Rasulullah cukur. Lebih baik, lebih afdal kita cukur terus seluruh rambut kita. Ada orang tu rambut ni tak pernah potong, panjang. Ada kawan saya, dia dah lama tak orang kata rapikan rambut dia, dan rambut ni senantiasa ikat. Bulan 12 ni nak pergi umrah, kita nak tengok dia balik macam mana. Tak pernah kita lihat rambut dia pendek lah macam kita orang biasa. Dia senantiasa panjang dan senantiasa ikat. Maknanya panjang lah. Kalau dia lepas ikatan tu mungkin sampai bahu, mungkin sampai pinggang. Selama ini bulan 12 ni nak melaksanakan ibadah umrah, kita lihat balik ni macam mana keadaannya. Kita duk nasihat dia supaya cukur, botak, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan seperti itu. Dan kita nasihatkan supaya belajar kitab tentang adab mencukur ni, supaya kita dapat cukur tu dengan sempurna seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dimulai dari sebelah kanan secara keseluruhan. Cukur tu, orang yang cukur tu dia kena cukur belah kanan ni semua. Bersihkan dulu. Pelajar-pelajar dia cukur rambut tak? Ke potong rambut je? Semua sayang rambut. Kalau cukur rambut ustaz, susahlah kami nak berjalan kat mall. Tapi kalau kita senantiasa berkopiah serban, dia tak ada masalah. Jadi kalau kita cukur tu, cukur yang belah kanan dahulu keseluruhannya, kemudian sebelah kiri keseluruhannya baru habis. Sebagaimana tata cara ini telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala haji wada, iaitu haji yang terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebelum Rasulullah wafat. Jadi kita tahu adab bercukur tu apabila kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercukur ketika Rasulullah menunaikan ibadah haji tadi. Jadi kita laksanakan sama. Mungkin kita nak bercukur tadi bukannya waktu ibadah haji, mungkin di rumah kita. Jadi boleh juga mengikut tata cara yang sama untuk mendapat pahala sunnah, tuan-tuan mulia. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, "Lamma rama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jamrah wa nahara nusukahu wa halaqana wala al-haliqa shiqqatul ayman fahalaqahu thumma da'a Aba Talhat al-Ansariyya fa'atahu iyyahu thumma na walahul shiqqal aisar." Shiqqa ni bahagian, shiq bahagian. Faqala ihlik fahalakahu fa'atahu Aba Talhata faqala iqsimhu bainan nas, rawah Muslim. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah selesai melontar jamrah dan memotong haiwan korban ataupun binatang korban, mana di hujung-hujung untuk menyempurnakan tahallul ni, menyempurnakan ibadah ataupun nusuk haji, tuan-tuan ni sama juga umrah. Yang terakhir sekali sebelum tertib ialah rukunnya ialah kita perlu tahallul, tuan-tuan. Kemudian beliau mencukur rambut, dan tata cara beliau dalam mencukur rambut iaitu beliau menghadapkan bahagian sebelah kanan terlebih dahulu dari rambut kepalanya, kemudian dicukur, kemudian memanggil Abu Talhah al-Ansari dan berikan rambut tersebut kepadanya, kemudian menghadapkan rambutnya yang sebelah kiri untuk dicukur. Kemudian beliau berkata kepada tukang cukur, "Cukurlah." Kemudian beliau memanggil Abu Talhah seraya berkata, "Bagikanlah rambut ini kepada orang-orang." Jadi rambut Rasulullah ada keberkatannya. Rasulullah sendiri beritahu bahasanya rambutku berikanlah kepada orang-orang lain. Sebab tu kita sekarang ada keratan-keratan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sendiri beritahu dari hadis riwayat Imam Muslim, untuk keberkatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berilah rambut tadi kepada orang-orang lain. Wallahu alam siapa yang dapat rambut tersebut di kalangan sahabat. Mungkin mereka-mereka yang sama-sama dengan sahabat untuk menunaikan haji pada ketika itu mendapat keratan-keratan, cebisan-cebisan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah cukur belah kanan dulu, lepas tu belah kiri. Bagaimana keadaan kita waktu kita cukur? Banyak kali dah cukur ustaz, tapi tak tahu. Tahu-tahu dia dah botak. Tahu-tahu je dah bersih. Ingatkan si pencukur rambut, ini aku nak bercukur seperti mana Rasulullah bercukur. Jarang-jarang cukur ni, dah halang-halang sekali nak bercukur ni, kena mengikuti langkah-langkah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanan dulu habis, kemudian kiri habis. Itu keadaannya. Dan kalau Rasulullah berikan rambut tu
kan, bagikanlah rambut itu kepada orang-orang lain, itu untuk keberkatan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dianjurkan bagi yang mencukur itu, bagi yang mencukur untuk selalu berzikir. Yang bercukur tu selalu berzikir. Tukang cukur tadi tak terkala mencukur, begitu juga dengan yang dicukur. Yang tukang cukur tu berzikir. Kalau kat Mekah saya tengok tak ada yang berzikir pun. Dia cakap lah, Pakistan, Bangla ni semua, tak ada siapa pun berzikir. Dia bersembang, dah banyak kepala dah. Sambil tu dia sembang dengan kawan dia. Jadi kita ni tuan-tuan ingatkan orang yang nak mencukur rambut kita berzikir. Dan kita juga berzikir. Pahala tuan-tuan mulia. Pahala adab dalam ketika bercukur tu ialah dalam keadaan berzikir. Sampai kita habis dicukur. Rasa-rasa lama tak nak cukur satu kepala? Tak lama pun. Kurang daripada 5 minit. Kurang daripada 5 minit. Biasanya begitu. Yang ketiga, memberikan upah kepada tukang cukur dengan kerelaan hati tanpa tawar-menawar. Tanpa tawar-menawar. Itu bukan adabnya tawar-menawar tentang cukur rambut. Kita baca dulu hadisnya, kemudian kita huraikan. Dalam kitab Hasyiatul Jamal jelaskan, alla yusharita alaihi lil haliki ujratan ma'lumatan wa yu'tihi ibtida'an ma tatibu bihi nafsah fa in radiya wa illa zadahu. Tak ada terjemahannya. Dia beritahu bahawasanya tidak ada syarat ke atas orang yang dicukur tadi, bagi orang yang mencukur, ujrah maklumah ataupun upah yang diketahui. Wa yu'tihi ibtida'an, berikan kepadanya, mula-mula apa yang kita nak keluarkan bagi. Banyak mana? Keluar 10 rial. Okey. Keluar 50 rial. Dengan rela hati bagi. Ma tatibu bihi nafsah, tidak ditetapkannya. Maka jika redha, maka boleh tambah. Kalau kita redha dengan pemberian kita boleh tambah. Jadi yang ditetapkan biasanya tuan-tuan dia ialah 10 rial. Kalau kat Mekah lah, kat sini cukur mahal sini tuan-tuan. Cukur rambut kat kedai ni mahal. Jadi kita jangan tawar-menawar. Mahalnya, boleh tak kurang sikit? Itu bukan adab. Benda lain kita boleh tawar-menawar. Yang ni, okey, berapa? RM30. Okey, insya-Allah. RM30, insya-Allah. Keluarkan dan beri. Dia tidak seperti mana barang-barangan yang lain yang disunatkan ataupun dibolehkan, diharuskan untuk tawar-menawar. Yang keempat, menghadap kiblat ketika sedang dicukur. Kalau kat kedai tu kita kena tahu juga mana arah kiblat. Kalau tak tahu, tak dapatlah pahala sunat menghadap ke arah kiblat. Kalau kita bercukur di rumah, kita tahu di mana arah kiblat, kita cukur. Yang kelima, disunahkan tukang cukurnya beragama Islam. Maka maksudnya tuan-tuan mulia, diharuskan tukang cukur yang tidak beragama Islam. Tapi yang lebih afdal, yang bertepatan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah tukang cukurnya orang yang beragama Islam. Mekah Madinah insya-Allah lah, semuanya Islam. Di sini tuan-tuan mulia, kalau kita nak bercukur tengok kedai, kedai Hindu. Boleh tak? Boleh. Diharuskan, dibolehkan, tapi afdal cari kedai Melayu. Supaya orang yang mencukur dengan bercukur dengan orang yang beragama Islam mendapat pahala sunnah. Dalam kitab Tuhfatul Muhtaj dijelaskan, wa yustahabbu kaunul haliki musliman. Mustahab ataupun penting adalah orang yang halik, pencukur tadi orang yang musliman, orang yang Islam. Mustahab penting adalah orang yang mencukur tadi orang yang Islam. Jadi insya-Allah kepala kita ni mulia tuan-tuan ni. Alangkah baiknya yang pegang tu orang Islam. Orang yang selalu ambil wudu. Kita bagi kepala kita dekat orang yang bukan Islam tu, bukan tak boleh, tapi lebih baik yang pegang tu orang-orang yang bagus-bagus tuan-tuan mulia. Insya-Allah. Yang keenam, dianjurkan untuk solat sunat 2 rakaat setelah dicukur. Masya-Allah. Setelah disunatkan, dianjurkan untuk solat sunat 2 rakaat setelah dicukur. Di dalam ni tentang
ayat bahasa Arab yang panjang ni di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj. Ini keadaan yang mana seorang tabi'in, dia dapat ilmu tentang kesempurnaan bercukur. Bagaimanakah cukur yang sempurna, yang mendapat pahala yang paling banyak, ada dirakamkan dalam kitab Tuhfatul Muhtaj. Qala al-Imam Darimi an ba'd al-a'immah annahu qala aqta'tu fi halqi ra'si fi 5 ahkam maniha hajjamun biminan faqultu bikam tahliku ra'si faqala a'iraqiyun anta qultu na'am qala an-nusuk la yusharatu alaihi qala fajalastu ila akhir. Terjemahannya ialah, berkata Imam Ad-Darmi, kisah ini diriwayatkan dari sebahagian ulama, dia berkata, aku telah melakukan kesalahan pada 5 hukum. Imam Darmi ini melakukan kesalahan pada 5 hukum tatkala mencukur rambut. Dia cukur rambut ketika di Mina untuk tahallul ibadah haji dia, tetapi dia telah melakukan kesalahan. Tetapi siapa yang ajar dia tentang benda yang betul, cara yang cukur yang betul? Tukang cukur tadi. Wah, misteri ini, siapakah tukang cukur tadi? Mesti orangnya hebat, walaupun dia orang tukang cukur saja. Dia yang menegur Imam Ad-Darmi tadi. Dan yang mengajarkan kepadaku adalah tukang bekam hajam. Dia yang bercukur tadi, maknanya tukang bekam, tukang cukur ni orang yang sama biasa. Siapa yang boleh berbekam, dia pandai bercukur kepala di zaman itu. Jadi orang ini yang membetulkan atau mengajar Imam Ad-Darmi cara cukur yang sebenar-benarnya. Hal ini terjadi tatkala aku berada di Mina. Aku berkata, berapa upahmu dalam mencukur rambutku? Maka dia berkata, apakah kamu dari negara Iraq? Maka aku katakan, benar. Dia berkata, janganlah tawar-menawar tatkala dicukur saat beribadah haji ataupun umrah. Maknanya apa yang keluar tuan-tuan dia, ataupun tak beri apa pun tuan-tuan dia, tapi redha je lah. Tapi biasanya kalau di Mekah, Madinah tuan-tuan dia, semuanya kena ada ujrah, semuanya ada upahnya. Kena faham, maksudnya jangan buat tak tahu je. Kita kata, saya ni buat ibadah umrah kot, takkanlah semua nak kena charge, bukannya kat Malaysia, tak tuan-tuan ni, semuanya memang dah kena charge tuan-tuan ni. Sebabnya mereka ni tuan-tuan ada sewa kedai, ada sewa pekerja. Jadi kita kena faham tentang itu. Kita keluarkanlah duit walaupun tidak diminta. Kalau dia tak minta, contoh kata dia senyap ataupun dia terlupa, kita kena bagi supaya dapat keredaan. Dia pun redha, kita pun redha. Jadi dia beritahu bahawasanya janganlah tawar-menawar tatkala dicukur saat beribadah haji dan umrah. Tukang cukur tu beritahu. Maka aku pun duduk untuk dicukur. Aku tidak menghadap ke arah kiblat. Imam Ad-Darmi tidak menghadap ke arah kiblat. Tukang cukur tu beritahu, maka dia berkata kepadaku, hadapkanlah wajahmu ke arah kiblat. Satu, hadapkan wajahmu ke arah kiblat. Kalau kita bercukur kat kedai barber mana-mana, dia kata mana arah kiblat awak, itu maknanya dia tahu tentang sunnah bercukur. Sekarang yang mengajar tentang Imam Darmi ni ialah tukang cukur tadi tuan-tuan. Dia beritahu bahasanya adablah wajahmu ke arah kiblat. Maka aku pun menghadap ke arah kiblat dan aku berikan bahagian yang kiri dari rambutku kepalaku agar dia mulai mencukurnya. Dia berkata kepadaku, berikanlah bahagian yang sebelah kanan. Imam Darmi nak bagi kepala belah kiri. Dia kata jangan, mulakan yang belah kanan. Dia nak tunjuk ni, sambil buat kerja nak tunjuk sunnah yang sebenarnya. Maka dia pun mulai mencukurnya dan aku diam. Maka dia berkata kepadaku, bertakbirlah. Maknanya jangan senyap-senyap saja, kena bertakbirlah. Maka aku pun membaca takbir, talbiyah atau takbir tuan-tuan boleh. Dan setelah aku selesai dicukur, maka aku berdiri untuk pergi pulang. Dia berkata kepadaku, solatlah 2 rakaat, kemudian pulanglah. Maka aku katakan kepadanya, dari manakah ilmu yang kamu perintahkan kepadaku ini? Dia menjawab, aku telah melihat Atha ibnu Rabi'ah tabi'in mengerjakannya. Tukang cukur ni tuan-tuan dia bukan orang biasa-biasa. Dia juga berilmu tentang apa yang dia buat, tentang bagaimana cukurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia melihat tabi'in melihat sahabat-sahabat melihat, melihat siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah bercukur hanya sekali tadi ketika haji wada'. Jadi 5. Apa tadi mula-mula?
Ulang balik. Cukur mengarah ke arah kiblat. Cukur belah kanan dahulu. Lepas tu tak ada tawar menawar, bertakbir kan, dan solat 2 rakaat lepas kita bercukur. Ni mungkin kita jarang-jarang bercukur, kita buatlah yang terbaik. Tak apa tadi, tak ada tawar menawar, menghadap ke arah kiblat, cukur belah kanan, takbir dan solat 2 rakaat selepas bercukur. Yang ketujuh dalam adab bercukur ialah menimbun rambut, dan sebelum menimbun maka dianjurkan untuk bertaubat kepada Allah SWT dan beristighfar agar rambut tersebut menjadi saksinya pada hari kiamat. Berdasarkan hadis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bidafni sya'ri wa zufri wad dami, rawa Abu Nuaim. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan untuk menanam rambut, iaitu rambut kepala, rambut ketiak, bulu ketiak dan kemaluan, dan kuku juga. Juga darah. Kita biasa dengar ialah Rasulullah berbekam, dan perintah Rasulullah darah bekam tu untuk ditanam, tetapi sahabat tadi telah makan untuk dia. Rasulullah beritahu, darah siapa yang bercantum dengan darah aku, badan siapa yang ada darah aku di dalamnya, maka diharamkan api neraka. Tapi sebenarnya asal perintah sahabat, perintah Rasulullah, darah ditanam. Apa lagi tuan-tuan? Rambut, bulu ketiak, kemaluan, kuku ni semua tuan-tuan, sebaiknya ditanam. Amara bidafni sya'ri maksudnya diperintahkan untuk ditanam tadi tuan-tuan. Jadi menimbunkan maksudnya dia dah cukur tadi, rambut tadi dikumpulkan semula dan kemudian ditanam. Sebab tu kalau jemaah, biasa saya beritahu bahasanya jemaah, rambut yang kita dah cukur tu jangan lupa ambil. Tukang cukur ni akan sapu masuk tong sampah. Jangan lupa kita ambil untuk keberkatan apabila kita berada di bumi Baqi' nanti, kita cuba masukkan dalam tanah dan berdoa, ya Allah, rambutku telah berada di dalam Baqi', maka pilihlah aku dikubumikan di Baqi', Jannatul Baqi', berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini amalan para ulama. Dibolehkan tak? Dibolehkan, insya-Allah. Jadi dia nak tanam juga rambut tadi, tapi ditanamkan di tempat yang termulia. Jadi sebaik-baiknya kuku kita yang kita potong, darah, terutamanya darah bekam kita, apa lagi, bulu ketiak, bulu kemaluan, rambut yang telah dipotong cukur tuan-tuan, jangan disepahkan. Rasulullah perintahkan amara binafni, kumpulkan dan tanam tuan-tuan mulia. Kalau boleh lah. Kalau boleh. Itu yang sebaiknya. Yang ke-8, tidak mencukur rambut dalam keadaan berhadas besar kerana hukumnya adalah makruh. Kalau kita dalam keadaan bukan bercukur rambut je tuan-tuan, memotong kuku, wanita dalam keadaan haid, tahan dulu. Rasa-rasa panjang lah ni, tapi rasanya beberapa hari lagi, tahan dulu. Supaya dipotong kuku tadi dalam keadaan waktu dia dah suci, dah mandi hadas, baru potong. Dan apa nak buat dengan kuku tadi? Ditanam tuan-tuan mulia. Itu yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama juga orang yang bercukur. Orang yang bercukur, pastikan dia bercukur waktu bukan di dalam keadaan hadas besar. Hukumnya adalah makruh. Tapi ustaz, kuku ni panjang sangatlah ustaz. Rambut ni panjang sangatlah, tak boleh lah. Bagaimana keadaannya? Walau disebabkan kerana terlalu panjang, nak tunggu masa dia dalam keadaan berhadas besar tadi habis ni lama lagi, maka diperbolehkan untuk berpotong. Tapi hukumnya adalah makruh kalau tidak ada apa-apa alasan yang munasabah. Yang ke-9, membaca doa berikut ini dari mulai waktu dicukur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma hadhi nasiyati biyadika faj'alli bikulli sya'ratin nuran ila yaumil qiyamah waghfir li dhunubi. Baca Allahu Akbar, Allah maksudnya takbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, inilah ubun-ubun rambutku, diriku ada di tanganmu, ini kekuasaanmu, maka jadikanlah pada setiap rambutku ini cahaya bagiku sampai hari kiamat, dan ampunilah dosa-dosaku. Itu juga maksud tuan-tuan mulia kenapa disunatkan untuk kita bercukur apabila kita beribadah umrah ataupun haji. Bukannya
walaupun dia punya sekadar yang paling kurang ialah kan 3 helai kan, sepanjang lebih kurang, ruas rambut ni tuan-tuan, ruas jari ni tuan-tuan, itu dah memadai dah. Tetapi yang paling afdal dia cukur kerana apa? Untuk ni, diampunkan dosa-dosa. Sebanyak mana rambut yang ada atas kepala kita, dicukur sebanyak itulah dosa-dosa diampunkan. Kalau 3 helai je, 3 je. Kalau kita cukur semua, masya-Allah, semua. Kadang-kadang macam baby tuan-tuan punya, macam baby yang baru lahir dalam keadaan terhindar daripada segala dosa, seperti mana kain yang putih. Ya, baca doa ni, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahumma hadhi nasyati biyadika faj'alni bikulli sya'ratin nuran ila yaumil qiyamah waghfir li dhunubi, ampunkanlah dosaku. Yang ke-10 membaca doa berikut ini setelah selesai dicukur. Allahumma atini bi'adadi kulli sya'ratin hasanatan wa muhu anni biha sayyi'atan warfa' li biha darajatan waghfir li walil muhallikina wal muqassirina wal jami'il muslimin. Ya Allah, berilah aku pahala dari jumlah setiap rambut. Dah cukur semua ni tuan-tuan. Doa ni macam tu pula. Kita boleh faham daripada mafhum atau makna yang tuan-tuan. Ya Allah, berilah aku pahala dari jumlah setiap rambut yang aku telah cukur tadi, dan hapuskanlah dariku dosa-dosa, dan angkatlah darjatku, dan ampunilah aku dan juga bagi orang-orang yang mencukur semua rambutnya, juga orang-orang yang hanya memotong sebahagian dari rambutnya, dan untuk seluruh kaum muslimin. Masya-Allah. Doa tu merangkumi seluruh orang, seluruh manusia yang mencukur rambut-rambut mereka. Ampunkan juga rambut-rambut mereka tuan-tuan. Ampunkan juga siapa-siapa yang mencukur sebahagian rambutnya ataupun memotong sebahagian rambutnya, itu pun diampunkan dosa-dosanya, termasuk dalam doa kita apabila kita dah selesai bercukur. Tak dapat bahasa Arabnya, Melayunya. Doa supaya sebanyak mana bilangan rambut yang dicukur, sebanyak itu Allah SWT ampunkan dosa kita, angkat darjat kita. Kena ada. Yang ke-11 tidak, maaf. Yang seterusnya lebih kepada keadaan rambut. Adakah rambut kita ni dibolehkan begini ataupun tidak. Yang ke-11 tidak mewarnakan rambut dengan warna hitam, kerana hukumnya haram. Rambut warna hitam diwarnakan dengan warna hitam, hukumnya haram. Hal ini adalah menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i. Yakunu qaumun yukhadabuna fi akhir zaman bisawad kahawasilil hamam la yarihuna raihatal jannah, rawahu Abu Daud. Akan terjadi pada suatu kaum di akhir zaman yang mana mereka menyemir ataupun mewarnakan rambutnya dengan warna yang hitam seperti dadanya burung dara. Mereka tidak akan dapat mencium aroma syurga. Mewarnakan rambut dengan warna hitam. Dijelaskan di bawah tu. Kenapa tak boleh Ustaz? Kat bawah ni ada dijelaskan. Para ulama menjelaskan menggunakan mewarna rambut yang berwarna hitam hukumnya adalah haram kecuali pada 2 masalah, maka hukumnya dibolehkan. 2 ni je yang boleh. Yang lain tak boleh. Rambut macam mana warna sekalipun, warna hitam ni khususnya tak boleh. Bukan warna yang lain, warna hitam. Yang menjadi haram ni ialah warna hitam. Tetapi 2 orang ni dibolehkan bagi seorang lelaki yang akan berjihad, berperang. Kerana apa? Illatnya kerana apa? Untuk memberitahu kepada orang-orang musuh-musuh Islam bahwasanya yang berperang dengan kamu ni orang yang kuat-kuat, pemuda-pemuda yang rambutnya masih hitam lagi, yang gagah-gagah, untuk menakut-nakutkan musuh Islam. Sebab tu berperang dalam keadaan menyemir ataupun mewarnakan rambutnya hitam dibolehkan. Kalau tidak, dia menjadi haram. Kenapa dia rambutkan? Nampak segak sikit, nampak macam hukumnya haram. Memang cantik, tak dimarfikan, umur berapa je pun dah ada rambut putih kan. Tapi kalau kerana untuk segak semata-mata, maka hukumnya adalah haram di sisi mazhab Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Tapi nak warnakan juga, nak hilangkan warna putih tadi, warna lain boleh. Warna lain boleh, tapi jangan warna hitam. Yang kedua, mereka yang dibolehkan untuk mewarnakan rambut dengan warna hitam ialah bagi seorang isteri jika dengan izin suaminya. Hal ini adalah menurut pendapat Al-Imam Ramli. Maksudnya dia nak warnakan rambutnya yang warna, mungkin warna putih tuan-tuan dia, dengan warna hitam dengan izin suami. Dan dengan syarat juga tuan-tuan dia, saya tambah di syaratnya, maknanya untuk suami. Bukannya dia nak pakai rambut tu, dia nak dihitamkan sebab dia nak tunjuk kepada orang lain. Maknanya dia tak pakai tudung, tidak berhijab, itu tetap haram.
Tapi dengan keizinan suami maka dibolehkan. Dua, bagi suami, bagi lelaki untuk berperang, bagi perempuan apabila dia nak bercantik untuk suami dengan keizinan suami, maka dibolehkan mewarnakan rambutnya dengan warna hitam. Warna hitam cerita warna hitam. Ada pun warna yang lain memang dibenarkan. Ada yang warna-warna yang dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-12, mandi setelah dicukur kemudian memakai minyak wangi. Setelah bercukur mandi. Cukur rambut, setelah tu mandi dan kemudian memakai minyak wangi. Yang ke-13, tidak mencukur sebahagian rambut dan meninggalkan sebahagian rambut yang lain kerana hukumnya adalah makruh. Setengah ulama mengatakan haram. Ini benda ni sensitif ni. Banyak sangat orang buat kan. Potong rambut kat kedai nipis sangat. Seolah-olah bagian bawah ni dicukur, dibiarkan sebahagiannya. Kan. Setengah ulama mengatakan haram dan kitab ni mengatakan hukumnya makruh. Kan. Kita tersalah potong rambut anak kita. Biasa kalau kita biar je potong rambut anak kita kan, dekat kedai biar tentu dah siap. Lain macam rambut kepala anak bawah nipis benar. Pergi sekolah, ni sekolah biasa tu, sekolah kebangsaan biasa, dapat notis. Kan, sekolah biasa tidak dibenarkan. Kan, undang-undang tu. Kan, sebenarnya tuan-tuan mulia, ini adalah larangan. Kan, orang yang mencukur sebahagian rambut dan membiarkan sebahagian yang lain, setengah ulama mengatakan haram, kan, setengah ulama mengatakan hukumnya adalah makruh, dilarang. Anak saya tersilap kita tak tengok kan, anak gunting rambut kedai tengok terlalu nipis, terlalu beza. Bukan dicukur, yang ni terlalu nipis. Mungkin satu, yang atas ni mungkin 3. Sampai ke sekolah dapat surat, tak dibenarkan. Sekolah biasa tentu ni. Dah menjadi undang-undang. Alhamdulillah. Hakikatnya sebenarnya adalah larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan adab ketika bercukur ataupun memotong rambut. Jadi kita hindarkan daripada memotong rambut atau bercukur dalam keadaan begini. Yang ke-14, bagi perempuan maka janganlah memotong rambutnya sampai habis, sampai licin dan botak dia, kerana hukumnya adalah makruh, kecuali pada 2 masalah maka tidak menjadi makruh. Pertama, jika untuk pengobatan, dia botakkan rambutnya untuk berubat atas penyakit yang terdapat pada kulit kepalanya, maka dibolehkan. Teruk sangat kulit kepala, doktor kata tak boleh ni, kena clearkan rambut baru boleh letak ubat, maka dibolehkan. Yang kedua, biasanya orang yang kanser lah kan, bila dah terapi dia akan jadi gugur rambutnya, itu gugur sendiri. Ini kerana nak berubat maka dicukur rambut perempuan tadi, maka dibolehkan. Yang kedua, untuk menutupi dirinya daripada wanita atas kelompok yang ingin berzina dengannya, untuk menutupi dirinya sebagai wanita atas kelompok yang ingin berzina dengannya. Kalau ada botak tu kan, orang pun tengok tak bersyahwat, apa benda ni, perempuan botak hilang nak berzina, maka dibolehkan. Dia nak selamatkan dirinya daripada dizina, cukur rambutnya, dah tak rupa macam perempuan, rupa macam wallahu alam. Orang tu tinggalkan dia dalam keadaan tidak dizina, maka itu saja yang dibenarkan. Baik. Kita bacakan sampai yang bawah tu. Bahagian yang kedua dalam adab bercukur ialah di antara niat-niat yang baik ketika mencukur rambut. Yang pertama, niat untuk mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana Rasulullah pernah bercukur rambut. Rasulullah ada rambut dan pernah bercukur rambut. Yang kedua, niat untuk menjalankan perintah syariat dalam menjaga kebersihan anggota tubuh badan. Mungkin rambut ni dah tak elok sangat, cukur untuk memperbaiki kesihatan ataupun menjaga kebersihan badan, maka dibenarkan. Yang ketiga, niat agar tampil bersih di hadapan saudaranya sesama muslim. Ada orang ni suka kalau botak rasa nampak macam maskulin dia, maka dibolehkan. Yang keempat, niat untuk menjalankan sunnah-sunnah yang terdapat dalam mencukur rambut. Apa tadi sunnah-sunnah yang tadi? Tidak tawar-menawar, kemudian bertakbir ketika bercukur. Kedua, cukur belah kanan dulu, baru belah kiri. Keempat, menghadap ke arah kiblat. Dan yang kelima, solat sunat selepas bercukur. Kerana nak mengamalkan sunnah-sunnah tadi, dia bercukur, maka boleh. Faedah, disunahkan untuk menggondol rambut kepala pada 5 masalah berikut ini. 5 je menyebabkan kita boleh membotakkan kepala kita. Yang pertama, tatkala menunaikan ibadah haji atau umrah bagi lelaki. Kedua, pada bayi lelaki atau perempuan tatkala berumur 7 hari.
Ketiga, orang kafir tak terkala masuk agama Islam untuk bersih, kan? Betul-betul nak bersih, kan? Rambut tadi dibotakkan, tuan mulia. Yang keempat, jika terdapat gangguan pada rambut kepala kerana sebab penyakit atau lainnya, kerana penyakit rambut tadi dibersihkan terus, dicukur bersih, tuan-tuan mulia, maka dibenarkan. Yang kelima, jika rambut yang panjang bagi kaum lelaki telah menjadi tanda kebanggaan orang-orang fasik atau ahli bid'ah. Jika rambut yang panjang bagi kaum lelaki telah menjadi tanda-tanda kebanggaan orang-orang yang fasik atau ahli bid'ah. Rambut panjang boleh, kita baca hadis tadi bahwasanya Rasulullah seringkali rambutnya panjang sehingga ke separuh telinga ataupun ke bawah daripada telinga ni. Tetapi Rasulullah walaupun rambutnya panjang, tetapi dalam keadaan senantiasa disisir, senantiasa disikat, senantiasa diminyakkan rambutnya berkilat, tuan-tuan mulia. Tapi ada setengah golongan manusia, dia menjadi kebanggaan orang-orang yang rambut panjang ni, maka dibolehkan. Sebab tu kalau syekh saya tengok pelajar-pelajarnya terlalu panjang rambut, kan, dia bersafar kemudian bertemu dengan syekh dia, tengok dalam keadaan rambutnya terlalu panjang, ini semuanya adalah bukan yang baik, bukan adab yang baik, ataupun pandangan yang baik untuk para ulama, para ustaz-ustaz rambutnya panjang. Tidak. Kerana zaman sekarang orang yang rambut panjang lebih kepada orang-orang yang rock, kan, rock kapak ni, kan. Jadi digalakkan supaya dipotong je pendek, kan. Potong je pendek, nasihat dia. Jadi orang yang begini kerana menyebabkan orang yang rambut panjang biasanya orang yang fasik, berbangga-bangga. Fasik apa? Orang yang senantiasa melakukan dosa dan dia berbangga-bangga dengan rambutnya yang panjang. Siapa tu? Wallahu a'lam, kan. Kita boleh tahu siapa golongan itu. Jadi kita untuk membezakan diri kita dengan orang seperti itu, potonglah rambut kita dalam keadaan pendek, cukur ke ataupun potong pendek. Jadi nasihat kepada pelajar-pelajar agama, jangan biarkan rambut panjang. Kita tak mampu nak jaga rambut seperti mana Rasulullah pun. Biar pendek, lebih kemas, senang mata memandang, dan itu lebih baik, mudah mendekati masyarakat dan semua orang suka, insya-Allah. Sampai situ saja. Ada apa-apa soalan? Habis tentang adab bercukur. Yang seterusnya ialah adab memotong kuku. InsyaAllah kita akhiri yang tasbih kifarah dan suratul as. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wallahu a'lam.